Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan terangkan sedikit secara lebih detail macam mana cara kita nak gunakan platform untuk lebih faham dan lebih senang memudahkan kita beli mana saham yang kita pilih. So sebelum ni saya dah terangkan tentang muka surat yang ada kat sini atau page yang ada kat sini. Kita ada page 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So setiap page ni dia ada design dia sendirilah, seperti mana yang saya terangkan. Kita tengok kat sini setiap page kita boleh design ikut design-design yang dah disediakan kat sini. Contoh untuk page yang kedua ni kita gunakan F. Page yang pertama kita gunakan A. Itu bergantung pada minat masing-masing. Page yang ketiga saya gunakan J untuk memudahkan maklumat-maklumat yang kita nak cari. Page keempat saya gunakan D. Kita tahu sebab kat sini dia dah gelap kat sini. Okey, so cuba tengok page yang pertama. Okey, pertama sekali bila kita buka page, kita akan nampak terlampau banyak maklumat yang ada kat dalam ni. So untuk kita yang baru nak belajar saham, biasanya kita akan pening sebab banyak sangat maklumat. Kadang-kadang kita tak tahu apa maklumat yang kita nak tengok. So okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, setiap kolom-kolom ni saya akan explain macam mana cara kita nak delete dan tambah kolom. Sebelum tu kita pergi dekat sini. Dekat sini biasanya kalau kita belum tambah favorite, setiap favorite ni kita boleh buat sendiri. So kita boleh tambah favorite kat sini. Biasanya dia akan keluar kat sini favorite, my favorite. Dekat sini all stop, ke semua stop, all stop, hot load, most active, top gainer, percentage. Ini tak sama tau, percentage ni lain, top gainer ni lain, top losers percentage, more ranking, ni lebih banyak lagi. Search by sector, search by indices. Biasa kita klik kat sini kita boleh tambah ni. Contohnya kita nak letak saham pilihan Julai 2017. Okey. Dia dah ada kat situ. Close. Jadi kita tengok kat sini dah ada saham pilihan Julai. So bila kita buka saham pilihan Julai kosong, maksudnya belum ada apa-apa kat dalam tu. So macam mana cara nak add saham-saham yang ke dalam kita punya favorite? Contoh kita buka top gainers. So kita buka top gainers percentage. Kita contohnya kita pilih mana-mana saham yang kita suka. Contohnya PTB. Okey, kita tengok PTB, double klik untuk tengok maklumat lanjut. PTB cantik. Kita tengok volume masuk lebih daripada 10,000. Sebelah petang pun ada volume masuk, maksudnya minat belian tu masih tinggi. Kat sini tengok percentage 68%, total transaction 686, lebih daripada 100, yang ni lebih daripada 60%. Maksudnya pembeli lebih ramai daripada penjual. Harga boleh push up, boleh push lagi naik. Biasanya jika volume masuk sebelah petang, itu menunjukkan bahawa minat belian tu masih tinggi dan kemungkinan besar besok harga masih boleh naik lagi. Okay. So contohnya kita masukkan PTB dalam kita punya add to favorite saham pilihan Julai. Pagi tadi saya ada tunjuk MLS. Macam mana kita nak cari MLS? Kita boleh search kat sini. Search, kita masukkan nama saham tu, AEM, MLS. Tak perlu type habis, type sikit je. So tekan enter, dah ada kat sini. So kita right click, add to favorite, masukkan dalam saham pilihan kita. Okay, so dia dah masuk kat dalam tu. Kita pergi balik dekat top gainers tadi. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak delete dan tambah kolom. Contoh yang saya dah buat tadi, nak delete kolom, tujuan dia untuk kita masukkan maklumat yang kita perlukan sahaja. Maklumat yang kita tak perlukan tu kita boleh buang. Contohnya previous close, kalau kita tak nak kita boleh delete. Right click, remove column. TO ni saya tak sure, kita boleh remove. BQ, kalau kita tak nak pun kita boleh remove. Apa-apa yang kita tak nak kita boleh remove. Last ni perubahan. Okay. Change ni perubahan
sen, berapa sen perubahan harga daripada buka sampai sekarang. LV ni kita boleh delete. Volume biarkan low, high. Ni buy rate. Buy rate ni amat penting, so kita pindahkan ke depan. Okay, so apa yang kita nak, first buy rate ni memang perlu, amat penting. Masukkan. Cara nak masukkan, contohnya kita dah delete. Kita delete dulu semua sekali untuk memudahkan kita cari balik. Kita right click, insert new column. Ni kena cari sikit lah. Pergi kepada transaction info, dekat atas sini ada buy rate. Kita masukkan buy rate percentage. So buy rate ni bila kita klik, dia akan sort, dia akan susun mengikut buy rate yang tertinggi dari tinggi ke rendah. Tapi kita bukan nak tengok buy rate semata-mata, kita nak tengok juga total transaction. So kita right click lagi, kita tengok total transaction ada dalam transaction info. Kita pergi bawah, tengok total transaction. Okay, dekat sini kita boleh tengok beberapa saham yang ada nombor-nombor ni, bukan mak lah, ni macam ni anak, yang ni macam saham-saham terbitan, yang ni kita tak beli lah. Yang ada C, M, yang ni kita tak beli. Kalau WB ni maksudnya anak kedua, anak nombor 2. WA anak pertama, dia biasanya dia ada WA, WB, WC, D dan seterusnya lah. So biasanya warrant ni kita boleh beli, cuma satu masalahnya warrant ni kita kena tengok expiry date. Kalau kita beli dekat 2 minggu sebelum expired, dia akan frost, maksudnya kita dah tak boleh urus niaga. Kalau kita masih ada pegangan saham warrant dalam tu, kita dah tak boleh nak jual. Kalau rugi, kita lagi rugilah. Okay, so apa lagi yang kita nak tengok? Kita nak tengok harga semasa. Kita tengok dekat price info, last done price. Ni harga sekarang. Kita nak tengok previous open price info, previous open, maksudnya harga sebelum ni. Previous day closing price, maksudnya harga semalam. Okay, lepas tu kita nak tengok dekat price info, kita nak tengok change bid, berapa banyak bid yang berubah. Lepas tu kita nak tengok lagi price change dan price change percentage. Okay, lepas tu kita nak tengok volume. Volume amat penting sebab volume mengesahkan transaksi tu sama ada valid ataupun tak. Volume ada dalam transaction info. Tengok kat bawah sekali ada volume. Okay, volume traded. Kita nak tengok yang lebih daripada 10,000. Kalau kurang daripada 10,000 tu boleh jadi tak valid lah. So kita nak tengok basic info, kita nak tengok sektor. Sektor ni menunjukkan syarikat ni dia dalam industri apa. Ini penting sebab kita kena tahu, sebab nanti kita kena tengok news apa semua, kita dah tahu at least. Untuk tahu lebih lanjut, kita boleh tengok dekat laman web Bursa Malaysia lah. Okay, apa lagi yang kita nak tengok? Kita boleh tengok basic info, share issue. Share issue ni berapa banyak saham yang dikeluarkan. Ini penting sebab kalau saham tu share issue dia terlampau kecil, dia terlampau ringan, so dia senang naik dan senang turun dengan jumlah kenaikan mendadak dan penurunan mendadak. Kalau terlampau berat, dia lambat naik dan lambat turun. Ini memainkan peranan. Yang penting kita nak atas daripada 100 juta, bawah daripada 1 bilion. 100 juta ke atas, bawah 1 bilion. Okay, kalau warrant, kalau kita nak beli, kita boleh tengok maturity ataupun expiry date, kita boleh masukkan kat sini lah. Just in case kalau kita lupa, kita boleh check bila dia akan expired. Contohnya Tiger WB, warrant B, kita tengok dia expired pada 23 hari bulan 12 2018, tahun depan, bulan Disember. Okay, so itu sedikit maklumat-maklumat kita perlu. Jadi kita boleh try and error lah. Apa-apa maklumat yang kita nak, kita boleh masukkan. Sekiranya kita rasa maklumat tu tak penting, kita boleh delete, so dia tak mengganggu platform. Okay, so apa-apa yang perlu kita masukkan, apa-apa yang kita rasa tak perlu, by time bila kita dah banyak
tahu, belajar, kita boleh pilih mana-mana yang kita nak. Okay, so price per earning ratio, ini pun penting juga kalau kita nak. Okay, so satu lagi dekat sini dalam my favorite ni, dia tak sama dengan yang kolom-kolom yang lain. Contoh dalam my favorite, tadi kita adjust dekat top gainer percentage, by transaction, last price, previous close, change bid. Tetapi perubahan yang kita buat ni cuma dekat sini je, dekat top gainers. So untuk kita adjust yang lain, contohnya dalam my favorite ni, kita boleh buat, kita kena buat balik. Contohnya kita delete semua sekali, buat balik lah macam tadi lah. Kita buat balik apa yang kita nak sahaja. Ambil masa sikit. Ok, so kita tengok dia samalah semua ni, sebab kesemua ni adalah my favorite. So my favorite ni kita boleh delete mana-mana kita tak nak, kita boleh adjust kat sini. Dalam ni kalau kita nak delete, contohnya kita nak delete strong support, kita boleh delete. Okay. Kalau kita nak tambah saham, contohnya dalam saham pilihan yang kita baru buat tadi, kita boleh cari kat sini add. Dia akan keluar kat sini, kita boleh pilih lah, cari mana-mana kita nak. Contohnya ASB ke ataupun Astino ke, kita boleh pilih, klik, masukkan. Dia dah masuk kat sini. Kalau kita nak delete, boleh tekan remove. Kat sini pun sama. Okay. Ataupun kita boleh pilih dari sini, dari all stock ataupun mana-mana most active pun boleh. Kita cuma pilih right click, masukkan je add to saham pilihan, mana-mana lah, mana-mana kita kenal lah. So dia akan ni updating, fail to update favorite. Try again, yes. Tak boleh, ok lah, boleh tekan no. Ok, so ada dua kat dalam ni. So kita, ini saham-saham pilihan kita. So kita masukkan maklumat yang kita nak, macam tadi. First kita nak buy rate. Buy rate kita sort dia paling tinggi ke paling rendah. Transaction info lagi kita nak total transaction. Lepas tu kita nak price info, last dan price info lagi, previous day closing price, highest price, apa semua tu depend. Kalau kita nak boleh, kalau kita tak nak pun tak apa. Ok, so price info lagi apa kita nak, rate, price change percentage. Lepas tu volume mesti masukkan, volume paling penting sebab ini mengesahkan kurs niaga tu valid ataupun tak. Ok, volume traded dan lain-lain maklumat lah yang kita nak. Sektor boleh masukkan, basic info, share issues dan lain-lain. So kita tengok kat sini, semua pun ada maklumat yang sama lah, sebab dia semua ni dalam satu my favorite. Kita tengok dekat most active ni kita dah letakkan kat sini, by transaction total dan lain-lain. Boleh copy, tapi kena buat manually satu persatu. Okay, macam top gainers ni tadi saya dah delete, saya kena masukkan balik buy rate. Bila dah banyak kali buat, insyaAllah kita boleh buat lebih cepat lah. Okay, volume paling penting. Okay, price info memang kena buat satu-satu lah sebenarnya. Price change percentage dan lain-lain yang kita rasakan perlulah, macam sektor, nak tahu sektor apa, share issue, kita nak tahu berapa banyak
share yang ada. Expiry kalau perlu kita nak masukkan expiry date, basic info expiry dalam financial ni. Okay, so lain-lain tu bergantung. So okay, kita tengok page kedua, listen. Tadi kita ada bincang tentang saham Aeolus. Kita tengok apa yang dah jadi. Pagi tengah hari tadi 11 lebih Aeolus berada pada harga 6.05 sen. Lepas tu tengok apa yang berlaku sebelah petang. Ada injection volume kat sini, maksudnya ada belian yang besar-besaran kat sini melebihi daripada 10,000 mencecah 25,000 volume. Ini maksudnya volume yang amat besar. Kalau tengok sebelah pagi tu volume hanya mencecah 15,000, tapi volume sebelah petang lebih kurang pukul 3 lebih tadi volume masuk melebihi 25,000. So di sini berlaku satu pembelian besar-besaran. Biasanya kalau belian besar macam ni bukan individu lah yang beli, biasanya institution lah, macam KWSP, ASB, KWAP ataupun bank ataupun jorong-jorong lah yang ada modal yang besar. Bila institution ataupun institusi kewangan yang besar buat belian, dia akan push harga tu naik. So sekiranya kita dah beli kat sini, bila dia push harga naik kat sini, alhamdulillah kita dah boleh buat untung. At least dalam 1-2 bit lah kat sini, 2 bit. So kalau biasanya volume masuk sebelah petang, harga akan bertahan sampai besok. So untuk mengesahkan ramalan kita kena tunggu sampai besok. Bila pasaran dah tutup pukul 5 besok pagi, pukul 9 pagi, kita tengok kemungkinan besar harga akan naik lebih tinggi daripada hari ini. Okay, so ini untuk harian lah, intraday. So beli pagi jual petang pun boleh, ataupun beli petang jual pagi besok pun boleh. Itu kita panggil intraday. Ataupun kalau beli petang jual besok kita panggil BTST, buy today sell tomorrow. Okay, so di sini menggunakan platform pun kita dah boleh buat belian lah sebenarnya. Okay, macam mana nak beli? Berdasarkan kita punya pilihan tadi. Contoh kita tengok dekat top gainers, bila kita tengok buy transaction dia dah lebih daripada 60, total transaction dah lebih 100, dan dia punya ticker chart cantik, ada kenaikan, itu adalah tanda-tanda saham tu cantik dan boleh dibeli. Contoh macam ni, Bikun Warren A, ini syariah, ada tanda bulat ni syariah. 68% dah lebih daripada 60%, 930 total transaction dah lebih daripada 100. So kita tengok dia berbentuk tangga kenaikan dia, 1, 2, 3, macam itulah, lebih kurang 1, 2, 3. Biasanya kalau ticker chart berbentuk tangga, dia ada dua possibility. First step, second step. First possibility dia akan naik atas, second possibility dia akan turun bawah. Dia macam tu je lah, naik dan turun. So untuk mengesahkan sama ada dia nak naik ataupun dia nak turun, dia kena tengok volume. Kalau volume tinggi sebelah petang dia akan naik, kalau volume rendah mungkin dia boleh turun. So macam ni kita double click, kita tengok apa yang berlaku dekat Bitcoin. Pagi ada volume, dia naik. Tengah hari sebelum market rehat dah ada injection volume besar, so harga naik mendadak. So kita boleh expect sebelah petang harga akan naik lebih tinggi. Apa yang berlaku, memang harga akan naik lebih tinggi lah. So kita tengok balik sebelah petang, ada beberapa kali kemasukan volume dan push harga tinggi. So itu sebab sebelah petang kita belum tahu arah harga akan pergi. Biasanya kita akan tahu sebelah pagi hingga tengah hari. Tapi dari situ pun kita boleh buat ramalan atau prediction, kemungkinan besar harga akan naik. So bila ada injection volume melebihi daripada 10,000, itu adalah satu petanda yang kuat, harga boleh push up, harga boleh naik. Okay. So contohnya kalau kita nak beli, contoh saya bagi contoh yang betul-betul strong lah, macam Aeolus tadi. Kita tengok Aeolus.
sekiranya kita yakin dengan kita cat 1, 2, 3 membentuk tangga tu, dia tangga naik atas, kita beli pada harga 605. Masa kita beli ni adalah tengah hari sebelum market rehat ataupun pukul 11 lebih. So masa tu apa yang menjadi sebab kita beli? Ada dua sebab. Pertama sekali, buy rate dia lebih daripada 60%, total transaction dia lebih daripada 100. Ada satu lagi lah, buy rate kat sini lebih besar, jauh lebih besar daripada sell. Secara ringkasnya, apabila buyer lebih ramai daripada seller, harga akan push up. So ditambah lagi sebelah petang, apabila ada belian bandel oleh institusi ataupun jerung melebihi 25,000 volume, ini menolak harga naik lebih tinggi. So biasanya apabila harga lebih daripada pukul 4 ke atas, biasanya harga dah tak banyak berubah. So dia akan tunggu market tutup, mungkin akan sambung balik pagi besok. Kemungkinan besar akan berlaku gap lah. So untuk mengesahkan kita punya forecast atau ramalan, kita boleh tengok pagi besok apa yang berlaku dekat MLS. Okay, so macam mana nak beli? Okay, senang saja. Contohnya, kita nak beli kat sini. Masa ni harga pada 6.00 ataupun 6.05. Kita boleh pilih dua lah. So kat sini kita dah nampak dia ada support yang kuat, tapi resistance pun kuat juga kat sini. So kita boleh pilih sama ada nak beli 6.00 atau 6.05. So macam mana nak beli? Tekan buy, masukkan quantity. Dia ni kali 100. Kalau kita nak beli 1000 unit, kita letak kat sini 100 ataupun kita type 100. Ini bermaksud 100 kali 100, 10,000 unit. 10,000 unit lah. Kalau nak beli 1000 unit, 10 kali 100, 1000. 10,000 unit dengan harga 6. Harga kita boleh pilih kat sini. Kalau kita nak cepat, kita boleh beli dekat sell queue. Maksudnya orang sell queue yang pertama ni adalah dekat mana orang ready nak jual. Sell queue yang pertama. So sell queue yang kedua, orang yang ready nak jual pada queue yang kedua. So dia kena habiskan queue yang pertama dulu, barulah akan habiskan queue yang kedua. Tapi kalau kita nak tunggu, kita boleh beli dekat buy queue. Kita boleh queue buy kat sini untuk tunggulah. So kita kena beratur untuk beli. Okay, so kat sini sell queue, kat sini aku dah turun sikit. So bila kita dah masukkan, kita tekan send now, kena masukkan kita punya password, tekan ok, lepas tu tekan confirm. Macam itulah. So dekat sini dah ada jualan, ada orang ambil untung dengan volume sebanyak 5,000. So bermaksud dah ada pengambilan untung kat sini. So kemungkinan besar, tapi tengok kalau volume kemasukan sebelah petang tinggi, biasanya harga jarang turun begitu rendah. Biasanya dia akan maintain dekat sini lah. Kemungkinan besar pagi besok harga boleh naik lagi. So tak perlu risau sebab buy rate masih tinggi, transaction pun masih tinggi. Dan kita boleh tengok kat sini total buyer buy jauh sekali ganda lebih banyak daripada seller. So tak perlu risau. Okay, so setakat itu saja. InsyaAllah kalau ada apa-apa penambahan, saya akan buat video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.